Assalamualaikum, nama saya Nur Aunis binti Rashdan. Nombor metrik 143786. Saya daripada kumpulan 6 ingin memberikan pandangan peribadi saya mengenai kesan teknologi kepada masyarakat semasa musim COVID-19. Penggunaan teknologi tidak asing lagi bagi kita oleh kerana ianya boleh dikatakan digunakan setiap hari dan setiap masa dalam kehidupan seharian kita. Pada pandangan saya, kesan teknologi kepada masyarakat ini lebih menjurus kepada kesan yang negatif. Namun terdapat juga kesan positif yang telah diberikan oleh teknologi kepada masyarakat. Pelbagai faedah dan juga maklumat yang kita dapat daripada teknologi yang kita gunakan. Contohnya daripada telefon bimbit, kita dapat mengetahui tentang isu-isu semasa dan pelbagai jenis pesanan ringkas daripada MKN. Selain itu, melalui teknologi kita berupaya untuk memperoleh ilmu yang lebih mendalam dan kita juga berupaya untuk mencipta kerjaya kita sendiri. Contohnya melakukan perniagaan online. Pelbagai kerjaya yang telah dicipta oleh masyarakat, terutamanya wujudnya usahawan atas talian. Seperti yang kita ketahui, sebelum berlakunya penularan wabak COVID-19 di Malaysia ini, kebanyakan perniagaan berlangsung secara bersemuka, di mana pengguna atau pelanggan akan mengunjungi ke kedai bagi membeli barangan keperluan yang dikehendaki. Namun sejak berlakunya penularan wabak COVID-19 ini, kesemua perniagaan lumpuh akibat daripada penutupan sektor perdagangan ekonomi. Kebanyakan usahawan telah mengambil alternatif bagi menjalankan perniagaan mereka melalui pembelian atas talian. Tidak kiralah melalui Instagram, YouTube ataupun Twitter dan Facebook. Mereka telah mempromosikan barangan mereka secara atas talian. Di sini telah terbukti bahawa teknologi berupaya untuk membantu manusia dalam menghadapi situasi penularan wabak COVID-19 ini. Namun begitu, di sebalik kesan positif yang kita lihat dengan adanya kerjaya baru yang telah dicipta oleh masyarakat melalui perniagaan atas talian, terdapat juga kesan negatifnya, iaitu perniagaan yang bersandarkan teknologi ini tidak menampakkan hasil yang memberangsangkan. Kebanyakan peniaga menghadapi pelbagai situasi yang susah untuk mempromosikan barangan mereka. Sebagai contoh, usahawan yang berada di peringkat umur yang lebih tua menghadapi kesukaran dalam mempromosikan barangan mereka secara atas talian. Hal ini kerana kebanyakan daripada mereka tidak mempunyai kemahiran dalam menggunakan teknologi seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Seterusnya, selain kesan positif yang kita dapat lihat di mana masyarakat mampu memperolehi maklumat dan pengetahuan yang lebih luas, terdapat juga kesan negatifnya. Kita dapat lihat bahawa semasa penularan wabak COVID-19 ini, peningkatan jenayah serangan cyber dan strategi perbuatan berubah dan meningkat hari demi hari. Contoh jenayah cyber yang telah berlaku sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan musim COVID-19 ini adalah jenayah cyber di mana berlakunya pencurian maklumat orang lain dan menggunakan maklumat tersebut dalam mendapatkan keuntungan kepada diri mereka sendiri. Selain itu, berlaku juga jenayah penipuan atau scammer melalui pesanan ringkas ataupun email yang telah berlaku sepanjang tempoh penularan wabak COVID-19 ini. Dalam pada itu, berlaku juga penularan berita palsu melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masyarakat lebih banyak berada di atas talian berbanding daripada segi fizikal.
Hal ini telah menyebabkan berlakunya lambakan informasi atau interaksi yang dijalankan dalam media sosial. Masyarakat yang membaca berita-berita tersebut telah mengkongsikan kepada rakan mereka tanpa mengetahui bahawa berita itu sahih ataupun tidak. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melalui pasukan respon pantas telah mendedahkan sebanyak 251 berita palsu sejak PKP tahap 1 sehingga 3 Mei 2020 yang lalu. Penyebaran berita palsu telah menyebabkan masyarakat mempunyai perasaan gusar, takut dan rusing. Hal ini telah membuktikan bahawa teknologi telah disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Terdapat pelbagai faktor yang telah mendorong pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini untuk melakukan kesalahan dengan menyebarkan berita palsu kepada masyarakat, iaitu antaranya adalah untuk mengaut keuntungan untuk diri mereka sendiri. Kesan negatif yang seterusnya ialah tiada interaksi yang berlaku antara satu sama lain. Hal ini telah berlaku apabila seseorang individu ataupun masyarakat terlampau leka dengan teknologi yang ada, terutamanya telefon bimbit yang mereka miliki. Ianya telah menyebabkan mereka lebih memfokuskan dan meluangkan masa mereka dengan lebih banyak bersama gadget-gadget mereka. Hal ini juga telah menyebabkan mereka tidak berinteraksi dan tidak mempunyai komunikasi di antara satu sama lain. Apabila seseorang individu itu meluangkan masa yang berlebihan dengan gadget atau teknologi yang mereka miliki, ia menyebabkan mereka mengasingkan diri mereka daripada orang lain. Hal ini juga telah menyebabkan masyarakat lebih menjurus kepada kesan negatif yang seterusnya, iaitu masalah kesihatan. Pada pandangan saya, teknologi mampu memberi kesan negatif terhadap masyarakat, iaitu melalui terhasilnya masalah kesihatan mental dan fizikal terhadap masyarakat itu sendiri. Penggunaan teknologi yang melampaui batasnya dalam kalangan masyarakat akan menyebabkan masalah kesihatan, terutamanya kepada mental dan fizikal. Salah satu contoh masalah fizikal yang dihadapi oleh masyarakat adalah masalah penglihatan. Masalah penglihatan ini sering berlaku kepada individu yang biasanya berurusan dengan komputer ataupun telefon bimbit untuk jangka masa yang panjang. Contoh masalah kesihatan mental pula ianya di mana masyarakat yang menggunakan teknologi secara berlebihan akan menjurus kepada simptom-simptom kemurungan dan akan menjauhkan diri mereka daripada orang-orang di sekeliling mereka. Ia juga akan mengakibatkan individu tersebut mengalami masalah perhubungan sosial dengan orang lain. Hal ini sekali lagi telah membuktikan bahawa penggunaan teknologi yang berlebihan akan membawa kesan negatif daripada segi mental maupun fizikal terhadap seseorang individu. Dengan contoh-contoh serta kesan-kesan yang telah saya nyatakan sebentar tadi, ia telah membuktikan bahawa kesan teknologi kepada masyarakat lebih menjurus kepada kesan negatif berbanding positif. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa adanya kesan positif yang dapat kita peroleh daripada teknologi yang ada dan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan serta musim wabak COVID-19 ini. Selain itu, masyarakat juga seharusnya menggunakan teknologi dengan baik dan tidak menyalahgunakannya, kerana teknologi telah banyak membantu masyarakat dengan memberi kesenangan dan telah membantu mereka untuk terus maju dalam kehidupan yang mereka hadapi setiap hari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.